أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, insyaAllah pada kali ini saya mewakili kumpulan 9 untuk pembentangan tugasan 6 kod AKP 2242 yang bertajuk Kepimpinan, Dakwah dan Integriti dalam Pekerjaan. Sebelum kita meneruskan pembentangan, marilah kita melihat kekuatan barisan kumpulan 9 yang diketuai oleh Al-Fadhil Ustaz Syed Muhammad Safwan bin Syed Hashim, Ustaz Abdul Halim bin Abu Bakar, saya sendiri Ustaz Muhammad Asri bin Ibrahim, Ustaz Wan Muhammad Nazir bin Wan Muhammad, Ustaz Muhammad Hilmi bin Osman, Ustaz Muhammad Hanafi bin Ahmad Jamaluddin, Ustaz Muhammad Nasrullah bin Ruslan, Ustaz Baihaqi bin Muhammad Zain, Ustazah Hanidawati Hafizah binti Abdullah, Ustazah Anu Azita binti Zainal Abidin. Itu antara kekuatan barisan kumpulan 9. Antara kami diamanahkan untuk membentangkan satu isunya, bincangkan beberapa isu kepimpinan dalam kalangan pembimbing ibadah haji dan umrah, huraikan mengapa isu-isu ini berlaku. Itu dia. Satu pembimbing hanya kita biasa melihat fokus kepada kumpulan mereka sahaja, tanpa enggan membantu kumpulan lain. Ini ada yang berlaku di bawah kendaliannya. Pembimbing perlu bersikap terbuka sebenarnya dan tidak seharusnya membataskan dirinya hanya kepada suatu kumpulan jemaah sahaja. Kedua, pembimbing kurang efektif serta lambat bertindak balas ketika berurusan dengan pihak berkuasa Saudi dan isu keselamatan dan juga kebajikan jemaah. Ini akan menyebabkan risiko kelewatan sesuatu urusan. Pembimbing selaku pemudah cara dalam segala urusan yang membabitkan hal jemaah dan juga pihak berkuasa Saudi. B. Bagaimanakah elemen dapat dilaksanakan dalam kalangan pembimbing ibadah haji dan umrah? Antara kami cadangkan beberapa aktiviti dakwah secara langsung dan tidak langsung yang boleh dilaksanakan oleh pembimbing ibadah haji dan umrah kepada para jemaah di bawah tanggungjawab mereka. Antaranya ialah satu, melakukan aktiviti dengan membabitkan jemaah secara langsung, iaitu kita sebagai pemegang amanah tanggungjawab pembimbing mesti merancang bagaimana cara nak melaksanakan aktiviti seperti kita memperingati semula kepada jemaah ibadah, majlis ilmu, tazkirah, baca Al-Quran dan juga ziarah tempat-tempat yang berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting supaya jemaah dapat merasai momen indah dan akan meninggalkan suatu memori yang terindah apabila mereka pulang daripada mengerjakan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, aktiviti secara tidak langsung, pembimbing ni perlu mempunyai inisiatif dalam menyantuni jemaah haji dan umrah. Kenapa? Ini amat perlu ada kesatuan hati, ukhuwah, menerakkan hubungan silaturahim antara petugas dan jemaah. Dengan itu, tugas pembimbing akan jadi lebih mudahlah dalam perjalanan ibadah haji dan umrah, akan berjalan dengan lancar dan sempurna dan dihormati oleh jemaah. Mereka sebagai pembimbing, mereka maknanya jemaah akan menurutilah segala agenda yang dirancangkan. Itu dia. Berikutnya, antara aktiviti tambahan yang boleh dilakukan oleh pembimbing bersama-sama jemaah, penting sekali lah menjaga kebajikan. Makan minum sama jemaah, bertukar-tukar pandangan, pendapat, bawa mereka berjalan-jalan sambil membeli belah. Dan juga santai dengan jemaah sambil tanya khabar, mengadakan majlis bacaan Al-Quran, berkumpulan, kecil ataupun besar, yasin ataupun tahlil, halaqah-halaqah ilmiah, muhadarah dan sebagainya. Menjadi pendengar yang baik pada mereka dalam meluahkan masalah.
dan aktiviti yang berkaitan dan mendapat manfaat bersama. Kemudian C, kami memberi beberapa cadangan apakah cabaran-cabaran dalam mengekalkan integriti sebagai pembimbing ibadat haji, modul ataupun cara mengatasi demi mengekalkan integriti dan tugasan dan tanggungjawab. Antara cadangan jawapan jemaah ini terdedah dengan pelbagai kemudahan untuk ke Mekah antara visa pelancong atau visa umrah. Jadi pihak agensi dan pembimbing perlu memberi kepahaman perbezaan antara visa pelancong dan visa umrah, kebaikan keburukan keduanya. Visa pelancong ni kos ada yang tinggi dan rawatan di hospital yang begitu tinggi itu dia. Kini kemudahan ini terbuka seluasnya. Kerajaan Arab Saudi membenarkan pemegang visa pelancong ini sekaligus berpeluang untuk menunaikan ibadat ini. Sebelum ini peraturan ini sangat ketat. Contohnya wanita memerlukan mahram dan sebagainya. Jadi pemegang visa pelancong ini tak terikat dengan hak umur dan mahram jika ingin ke tanah suci dan bergerak bebas di seluruh Arab Saudi dan cepat untuk diproses. Namun ini di antaranya pemegang visa ni harus bersedia dengan kemungkinan jatuh sakit, ada juga memerlukan rawatan di hospital. Jadi visa pelancong tak dibenarkan untuk mendapatkan rawatan hospital kerajaan dan hanya swasta. Ini kos yang tinggi itu perlu dipahami oleh jemaah. Kemudian selain itu cabaran untuk mengekalkan integriti pembimbing yang bertugas tanah suci ialah memberi sepenuhnya khidmat kepada jemaah namun dalam keadaan pembimbing yang tidak begitu cukup rehat, tempoh bertugas yang lama, kerinduan kepada ahli keluarga. Jadi perlu kepada penggiliran bertugas mesti disusun dengan baik agar mood serta semangat petugas itu sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Penyusunan jadual yang boleh pembimbing mempunyai masa rehat yang cukup sebelum kembali bertugas semula. Dua faktor yang tempoh bekerja lebih masa ni terhadap para pembimbing yang tiada rehat. Cara mengatasinya ialah memberi masa ruang rehat secukupnya, menjumpa doktor sekiranya kurang sihat, sesi kaunseling, dipendekkan masa bertugas, perlu tambah tenaga kerja sebagai petugas itu. Itulah dia antara kami dapat mampu kami memberi suatu kupasan dan maklumat kepada tajuk ini. Sekian saja, mudah-mudahan memberi ingatan kepada kami semua dan para sidang pendengar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa syukran.